سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم مستقيما وهداية للصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمنا ومن نعرفون بأوامرك ونعرفك فالهم الملائكة المقربين وخرجنا من مسؤوليات المعلمين وافتح علينا وانتك علينا أسرنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا عقدة من لساننا قال الشيخ صلى الله عليه وسلم في الدارين sekian. Maka makna nazar pada lugah itu memandang dengan mata kepala. Maka makna nazar pada lugah Arab. Pada lugah Arab itu bahasa Melayu kita katanya memandang dengan mata kepala. Memandang, tengok, melihat, itu nazar. Memandang, melihat, tengok, itu nazar pada asal lugah. Dan makna nazar pada istilah yang kita maksudnya ialah nazar pada makna istilah. Yang katanya dulu mesti kena nazar untuk nak lepas daripada taklid. Maka nazar itu yang dikandaknya ialah nazar pada makna istilah. Dan makna nazar pada istilah itu iaitu kita aturkan dua pekerjaan yang maklum keduanya supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Serta seperti kita susunkan qadiyah sughra serta qadiyah kubra, kemudian diambil natijah daripada keduanya. Seperti kita kata al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Seperti kita kata al-alamu mutaghayyirun. Mutaghayirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Artinya, bermula alam ini berubah-ubah. Bermula alam ini berubah-ubah. Maknanya yang berubah daripada ada kepada tiada masalan, daripada gelap kepada jadi cerah, daripada diam kepada gerak, daripada gerak kepada diam dan sebagainya. Kecil jadi besar, muda jadi tua. Itu berbagai-bagai, bermacam-macam perubahan. Ini dinamakan qadiyah surah. Ini mana dia? Ini mana? Alam ini berubah-ubah. Dinamakan qadiyah surah. Dan tiap-tiap yang berubah itu wa kullu mutaghayyirin. Baru hadisun. Ini tiap-tiap yang berubah
itu baru dinamakan qadhiyah kubra. Panggil kata qadhiyah kubra. Qadhiyah ni kalau orang belajar nahwu dia panggil jumlah. Ini sebab bagi orang belajar ilmu nahwu dia panggil jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi di sini dia tak panggil jumlah, dia panggil qadhiyah. Sughra tu kecil, kubra tu besar. Maka natijahnya itu bermula alam ini baru. Maka natijahnya bermula alam ini baru. Ini nak sepitah lalu dulu. Nanti kita ulang balik sekali lagi. Jadi kita tengok bahasa Arab ya. Kita tengok bahasa Arab. Al-alamu alam ini. Mutaghayyirun berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin dan tiap-tiap yang berubah. Hadisun baru. Kemudian natijah dianya al-alamu hadisun. Bermula alam ini baru. Kita tengok bahasa Arab, lepas tu tengok terjemuh dia. Al-alamu alam ini. Mutaghayyirun yang dia berubah, yang dia terjemuh kata berubah-berubah. Yang berubah-berubah. Wa kullu mutaghayyirin. Jadi al-alamu mutaghayyirun itu dikatakan qadhiyah sughra. Itu dikatakan qadhiyah sughra. Satu jumlah tu kalau orang belajar ilmu nahwu, al-alamu mubtada, mutaghayyirun khabar. Al-alamu mutaghayyirun, bermula alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan tiap-tiap yang berubah-ubah. Hadisun, yang baru. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, itu dikatakan dinamakan qadhiyah kubra. Maka natijah dianya tempat itu hasilan dia. Kalau kita tanam pokok, natijah dia tu buah, dapat buah. Kalau kita masak nasi, natijahnya jadi nasi. Kalau kita berniaga, natijahnya untung atau rugi. Itu natijah dia. Yang hasil. Sekali lagi, al-alamu, alam ini, mutaghayyirun, berubah-ubah. Satu qadhiyah di situ. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, wa kullu mutaghayyirin, tiap-tiap yang berubah. Tiap-tiap yang berubah-ubah itu hadisun baru. Maka natijah dia macam ni. Yang tengah tu kita buang. Lafaz yang sama tu kita buang. Jadi mana di sini ambil awal, ambil ujung. Mari sambung. Ambil awal, ambil hujung, sambung. Jadi natijah yang tengah yang sama tu kita buang. Mutaghayyir kita buang. Dalam qadhiyah sughra al-alamu mutaghayyirun, qadhiyah kubra kullu mutaghayyirin hadisun, itu kubra. Lepas tu dalam tiap-tiap dua qadhiyah tu lafaz yang sama dikatakan haddul wasat. Lafaz yang sama tu dikatakan haddul wasat. Maka lafaz yang sama dua-dua qadhiyah tu kita buang. Lafaz yang sama daripada dua qadhiyah tu kita buang. Jadi maknanya
Mutaghayyirun kita buang. Kullu mutaghayyirin kita buang juga. Ambil awal, ambil kepala, ambil ujung. Sambung. Jadi al-alamu hadisun. Apa makna? Al-alamu hadisun. Tu tengok natijah dia. Bermula alam ini baru. Itu natijah dia. Itulah dikatakan qiyas hamliyah di dalam ilmu mantik. Belum pada kita nak ulang balik. Begitulah. Cuba kita bahasa Melayu pun boleh. Bahasa Melayu pun boleh kita buat susunan. Jadi maknanya sini ni kita nak tahu alam tu baru ke tidak. Kita nak tahu alam tu baru ke tidak. Maka kita susun macam ni. Hingga dapat natijah yang kita boleh tahu katanya al-alamu hadisun. Habis itu kalau kita katanya bahasa Melayu kita pun boleh nak kata ambil benda yang maklum. Jadi nak tanya lembu tu bertelur ke beranak? Lembu dia bertelur ke dia beranak? Ayam beranak apa? Beranak ke bertelur? Tapi kita tak pernah tengok lembu beranak contohnya. Tak pernah tengok lembu ni dia beranak ke dia bertelur, kita tak pernah tengok. Ayam ni kita tak pernah tengok. Tengok-tengok ada anak. Dia bertelur ke dia beranak? Maka orang tua dia kata begini. Setiap-tiap binatang yang ada daun telinga. Ni ada ni. Ada daun telinga beranak. Setiap-tiap binatang yang ada ni, ada daun telinga ni, beranak. Bukan lubang telinga. Ada ni. Ada daun telinga ni, beranak. Tiap-tiap binatang yang tak ada daun telinga ni, bertelur. Tiap-tiap binatang yang ada daun telinga, beranak. Tiap-tiap binatang yang tak ada daun telinga, bertelur. Maka pertama kali pergi tengok kat lembu. Sebab kita tak pernah tengok lembu beranak ke lembu bertelur, kita tak tahu. Cuba pergi tengok kat lembu, ada daun ke tidak. Pergi tengok. Pergi tengok lembu kat padang. Tengok. Apabila kita tengok, kita tulis. Tulis. Lembu ni ada daun telinga. Tu qadhiyah surah. Cuba tulis. Tulis dalam kertas. Lembu ada daun telinga. Jadi kita nak susun kias kita ni. Kita tulis, cuba tulis. Lembu ada daun telinga. Itu qadhiyah surah. Lembu ada daun telinga. Lepas tu ambil kaedah orang tua katanya, tiap-tiap binatang yang ada daun telinga beranak. Tiap-tiap binatang yang ada daun telinga beranak.
Maka itu nak dapat natijah sekarang boleh tahu. Kita ambil awal, ambil ujung. Sambung. Jadi katanya lembu beranak. Begitu. Tapi kalau kita dah tengok lembu beranak, tak payah kita fikir kan. Contohnya dinosaur yang dia buat gambar besar-besar tu, dia tak ada cerita pun beranak ke betul lah. Maka cuba kita kiyah gitulah. Dinosaur itu tidak ada daun telinga. Tiap-tiap binatang yang tidak ada daun telinga bertelur. Jadi natijahnya dinosaur bertelur, bukan beranak. Begitulah. Nak cerita katanya kita kias tu begitu. Itu dia panggil nazar. Cumanya susun gitu. Tapi kita fikir dalam fikiran kita, tak payah kita susun perkataan tulis dalam buku, dalam kertas macam ni. Tapi cara kita fikirnya begitu. Cuba kita tengok dalam kaedah fiqh pula. Cuba ambil satu hukum dalam bab solat. Sembahyang orang menanggung najis batal. Sembahyang orang menanggung najis batal. Itu maklum kan? Sembahyang orang menanggung najis batal. Itu jadi qadhiyah kubra. Cuba tulis. Sembahyang orang menanggung najis batal. Sembahyang orang menanggung najis batal. Maklum ke tidak benda tu? Maklum kan? Maklum. Orang belajar fiqh dia tahu. Habis tu itu kaedah dalam bab fiqh, dalam bab solatnya begitu. Sembahyang orang yang menanggung najis batal. Ataupun tidak sah. Batal lah kita tulis. Habis itu nak letak jadi qadhiyah kubra. Kubra ni yang kedua. Kita tulis depan. Ada orang orang tanya kita. Si Zaid, sembahyang si Zaid itu, apa lah? Sembahyang Zaid itu sembahyang dengan menanggung najis. Cuba tulis gitu. Sembahyang Zaid itu sembahyang yang menanggung najis. 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 Ambil kaedah, sambung dengan kaedah tadi. Sembahyang Zaid itu sembahyang yang menanggung najis. Lepas tu apa? Sembahyang orang menanggung najis batal. Sembahyang orang menanggung najis batal. Maka boleh ambil natijah. Ambil awal, ambil ujung. Kata sembahyang Zaid itu batal. Itu. Jadi maknanya yang kita tak tahu batal ke tak batal sembahyang Zaid. Maka kita hukumnya gitu. Satu lagi.
Dalam bab fiqh, setiap-tiap benda cair yang memabuk adalah najis. Setiap-tiap benda cair yang memabukkan adalah najis. Itu kaedah yang kita maklum dalam fiqh kan. Kaedah yang maklum kita daripada kitab fiqh bab najisnya, setiap-tiap benda cair yang memabukkan adalah najis. Itu jadi qadhiyah kubra. Itu kita jadikan qadhiyah kubra. Kita katanya kaedah dia macam mana? Setiap-tiap benda yang cair yang memabukkan adalah najis. Itu jadi qadhiyah kubra, letak yang kedua. Lepas tu kita tengok pula. Orang tanya kita, kasbut ni najis ke tidak? Ada kilang besar kan? Kat sana tu, kilang kasbut. Kasbut ni najis ke tidak? Kalau orang tanya kita pun katalah, kasbut ni, kita perhati tengok-tengok kepada kasbut ni. Kasbut ni ialah benda yang cair yang memabukkan. Tulis gitu. Kasbut, benda yang cair yang memabukkan. Kasbut itu benda yang cair yang memabukkan. Kasbut itu benda yang cair yang memabukkan. Sambung dengan kaedah kita tadi, tiap-tiap benda cair yang memabukkan adalah najis. Kalau itu ambil awal, ambil hujung, jadi air kasbut itu adalah najis. Itu kan? Itulah katanya nazar. Cara kita memikirnya kita susun gitu. Cara kita memikir kita susun gitu. Tapi ini cara susunan memikir mengikut kaedah ilmu mantik. Tapi ilmu mantik dia letak susunan cara kita fikirnya begitu. Tengok kita apabila tengok cuaca macam nak turun hujan. Tengok cuaca tu nampaknya sekejap lagi hujan nak turun. Kalau orang jemur baju tu akan basah kena air hujan kan. Dia tengok sekejap lagi nampaknya hujan nak turun, kalau hujan turun basah baju. Kalau hujan turun kena baju jemuran, maka basah baju. Kalau begitu tak boleh biarkan baju leduk kat tengah hujan. Dia pun ambil masuk. Itu pun dia fikir, kalau turun hujan maka membasahkan baju. Begitu. Tak nak bagi basah, ambil simpan. Begitulah. Itu dia katakan qiyas, artinya cara nazar. Dia setiap-tiap perkaranya, cara kita memikirnya macam itulah. Cumanya tak jadi tulis. Maka kita ulang balik. Dan maknanya pada istilah itu, makna nazar pada istilah itu, iaitu maknanya pada istilah kita aturkan, jadi kita susunkan. Kita aturkan, kita susunkan. Atur tu maknanya sebut satu. Kita susunkan, kita aturkan satu persatu. Aturkan dua pekerjaan yang maklum, yani dua perkara yang maklum. Tengok dalam misal kitanya,
Yang pertama tadi, lembu ada daun telinga, maklum ke tidak? Maklum sebab dah tengok. Lepas tu, kaedah katanya setiap-tiap binatang yang ada daun telinga beranak, itu maklum ke tidak? Maklum, orang tua cakapnya begitu. Apa lagi? Al-alamu mutaghayyirun, maklum ke tidak? Maklum. Alam berubah, itu satu kerjaan. Tiap-tiap benda yang berubah itu baru, itu satu kerjaan, maklum juga. Apa dia lagi? Kasbut itu benda yang cair yang memabuk, maklum ke tidak? Maklum. Kaedah kata tiap-tiap benda yang memabuk, benda yang cair yang setiap benda yang memabuk yang cair itu najis, maklum ke tidak dalam bab fiqh? Maklum. Tu makna kita susun dua kerjaan yang maklum. Aturkan. Dua kerjaan yang maklum, yang mana lagi akan datang ialah qadiyah surah dan qadiyah kubra. Ingat kata hari ni kita belajar mantik lah. Ingat begitulah. Ingat kata hari ni kita belajar mantik. Aturkan, susunkan dua pekerjaan yang maklum. Begitu. Aturkan dua pekerjaan yang maklum. Keduanya dua pekerjaan. Kasbut itu benda cair yang memabuk, maklum. Tiap-tiap benda cair yang memabuk itu najis, kita pun maklum. Tengok. Maka demikian juga berubah alam ini maklum ke tidak bagi orang yang mempunyai pandangan, orang yang suka perhati. Al-alam, alam-alam ma siwallah tu, benda yang lain pada Allah itu berubah, maklum. Setiap benda yang berubah tu baru, maklum. Kenapa? Sebab kalau berubah memanglah jadi baru. Tengok, tak ada kepada ada, baru ada. Gelap kepada siang, baru siang. Baru jadi siang. Siang tu baru. Begitulah. Dulu tak pernah sakit dia ni. Ni yang baru dengar kata sakit. Tu baru. Sebab daripada berubah dia sihat kepada sakit. Begitu. Benda berubah, benda baru. Begitu. Jadi susunkan dua perkara yang maklum. Supaya sampai kepada mengetahui ni, untuk nak tahu, untuk nak dapat tahu, supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Untuk kita ni supaya ni elak pada atur. Kita susun-susun tu tujuan apa? Untuk nak tahukan benda yang belum tahu. Tengok kalau kita fardunya sekarang kita tak tahu katanya kasbut itu najis ke tidak. Kasbut itu najis ke tidak. Tak tahu kan. Tak tahu najis ke tidak. Maka kita susun yang tadi. Kasbut ni benda cair yang memabuk ni. Kalau begitu dalam kitab fiqh kata tiap-tiap benda cair yang memabuk tu najis. Kalau begitu, dia kata, kalau begitu kasbut ni najis. Tu. Jadi maknanya belum pada dia aturkan, dia tak tahu lagi katanya, apa dia? Kasbut itu najis. Tapi sudah dia atur, tu makna kata dia fikir. Itu makna dia fikir, dia susun begitulah. Mana? Supaya sampai kepada pekerjaan yang majhul. Supaya sampai kepada pekerjaan yang majhul, kerjaan yang majhul yang dipanggil kata natijah. Yang dipanggil dengan kata natijah tadi. Begitu. Tengok kalau orang bela anak pula. Orang tua pesan katanya, kalau anak kecil tangis malam-malam tu sakit perut. Masalahnya.
Kalau anak kecil tu tangis malam-malam, berjerit malam-malam tu, dia kembun perut tu. Orang mak ayah kita pesan gitu. Ini misalan ya. Anak-anak kecil berjerit, menangis berjerit malam-malam tu, dia kembun perut tu. Sebab malam dia sejuk. Itu perkara yang maklum di seorang tuanya maklum gitu. Contohnya. Nah, anak-anak yang kecil, baby yang kecil tu, yang berjerit menangis malam-malam berjerit tu, dia kembun perut tu. Lepas tu, ada seorang tu dia nak tahu. Dia kata, pakcik, anak saya ni semalam tu menangis berjerit tengah malam. Apa sakit? Apa pasal? Dia tanya. Dia tanya begitu. Kita pun, anak kau begitu semalam. Menangis berjerit semalam. Orang tua pesan kata, orang tua dah cerita kalau tengah-tengah malam, kalau menangis berjerit tengah malam tu sakit perut. Kalau gitu anak kau sakit perut lah semalam. Kembun perut lah semalam. Begitu. Itu dia susun gitulah. Maknanya, anak engkau, jadi kalau kita nak susun bentuk dia, anak engkau menangis berjerit semalam. Kanak-kanak kalau sakit perut, kalau menangis berjerit malam, dia kembun perut. Maka natijahnya, boleh natijah katanya, anak engkau semalam kembun perut. Itu yang kita nak tahu. Itu asal belum pada kita susunkan, kita tak tahu lagi. Maknanya, belum pada kita susun tu, maknanya kita memikir. Atur-aturkan dua pekerjaan yang maklum, mana kita panggil memikir. Itulah. Kita fikir itulah. Lepas tu nak jadi kena dengan kaedah, tak kena, janji sampai natijah jadi ya. Itu makna katanya nazar tu begitu. Jadi katanya jangan kata nak nazar kena pandai kaedah mantik ke? Tak, bukan begitu. Dia kaedah mantik nak cerita cara orang memikir, dia berlakunya begitu. Cumanya susun perkataan tu tak pandai nak susun lah, tapi cara fikirnya begitu kan. Anak saya berjerit semalam menangis, tak tahu sebab apa. Sakit perut tu, kembung perut lah tu. Begitu kan. Kembung perut lah tu. Tu maknanya dia dah tahu tu. Supaya sampai kepada mengetahui, supaya dapat tahu akan benda yang majhul, yang belum tahu. Tu maknanya supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul, mana kita susun-susun macam ni, kita aturkan qadiyah sughra dan kubra macam itu untuk nak tahukan benda yang kita belum tahu. Maksudnya begitu. Supaya sampai kepada mengetahui mengetahui pekerjaan yang majhul, mana untuk kita tahu akan benda yang belum kita tahu. Jadi belum kita aturkan tu kita tak tahu lagi. Seperti kita susun tu atur. Seperti kita susunkan qadiyah sughra. Qadiyah sughra ni yang perkara-perkara yang juz'i. Mana perkara yang selalu berlaku ni. Sakit perut, anak dia sakit perut, menangis malam dalam misal kita. Kasbut benda cair yang menajis, tu qadiyah sughra. Lembu ada daun telinga dalam misal kita tadi kan. Al-alamu mutaghayyirun pada misal dalam kitab tu, itu qadiyah sughra. Susun-susun serta qadiyah kubra. Sughra duduk awal, duduk yang pertama, yang keduanya kubra. Sambungkan. Jadi mulai dengan sughra disambung dengan kubra. Lepas tu kita ingat katanya kubra ni kaedah-kaedah dia. Kemudian diambil natijah daripada keduanya, mana? Daripada keduanya
qadiyah sughra dan qadiyah kubra. Begitu. Kemudian kita ambil natijah. Maka cara nak ambilkan natijah tu, itu kalau tengok dalam mantik tu, cara dia tu panjang lagi lah. Cara nak ambil natijah, dia tengok kita susun pula. Qadiyah sughra tu macam mana, kelakuan dia, qadiyah kubra, macam mana kelakuan dia. Tetapi yang didatangkan misal, yang saya buat misal pun, kita ambil yang paling senang. Yang kata ambil awal, ambil ujung tu, itu yang ghalibnya begitulah. Seperti kita kata al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam itu berubah-ubah, ia yang berubah-ubah. Itu sughra. Kalau orang belajar nahwu, al-alamu mubtada, mutaghayyirun tu khabar. Mubtada khabar tu jadi satu jumlah. Tetapi orang belajar mantik dia tak panggil begitu, dia panggil katanya al-alamu mawdu'. Mubtada dalam nahwu, orang nahwu kata mubtada, orang mantik panggil mawdu'. Mutaghayyirun, orang nahwu dia kata khabar, orang mantik dia panggil mahmul. Al-alamu mutaghayyirun, orang nahwu dia kata jumlah, dia panggil jumlah, orang mantik dia panggil qadiyah. Wa kullu mutaghayyirin, dan bermula, mubtada kalau nahwu, bermula tiap-tiap yang berubah, dan tiap-tiap yang berubah-ubah hadisun baru. Maka kullu mutaghayyirin dalam ilmu nahwu panggil kata mubtada, hadisun kata khabar, dalam mantik dia panggil kullu mawdu'. Kullu mutaghayyirin mawdu', hadisun panggil kata mahmul. Maka kullu mutaghayyirin hadisun qadiyah. Qadiyah dalam nahwu panggil jumlah, dengan sebab dia yang kedua panggil kubra, yang pertama panggil sughra. Jumlah yang pertama sughra, jumlah yang kedua kubra. Lepas tu kita tengok al-alamu mutaghayyirun, kullu mutaghayyirin hadisun. Maka mutaghayyirun di dalam qadiyah sughra, kullu mutaghayyirin di dalam qadiyah kubra, dia kira kata perkataan yang sama, perkataan yang diulang-ulangkan. Perkataan yang diulang-ulangkan. Dalam sughra kelimah ni ada, dan dalam kubra pun kelimah ni ada. Kata mutaghayyirun dengan kullu mutaghayyirin, katanya satu kalimah dah tu. Kira begitu. Kiraannya begitu. Katanya mutaghayyirun dalam qadiyah kubra, dalam qadiyah sughra, dan kullu mutaghayyirin dalam qadiyah kubra, satu kalimah yang diulangkan, sebut dua kali. Ada dalam sughra, ada dalam kubra. Maka apabila kita nak hasilkan natijah, kita buangkan lafaz yang berulang. Lafaz yang berulang itu panggil haddul wasat. Dalam mantik dia panggil haddul wasat. Kita buang. Cuba kita buangkan. Mutaghayyir kita buang. Kullu mutaghayyir kita buangkan. Ambil awal sambung dengan hujung. Jadi al-alamu hadisun. Itulah natijah. Itulah yang kita nak tahu. Fardu kata sekarang ni kita tak tahu. Alam ini baru ke qadim? Alam baru ke alam qadim? Alam tu baru ke alam ni qadim? Kita pun yang saya maklumnya, alam ni berubah. Setahu-tahu kitanya alam ni benar berubah. Sekejap gerak, sekejap diam, sekejap gelap, sekejap malam, sehat, sakit, besar, kecil, macam-macam perubahan. Alam semua ni berubah. Kalau begitu, setiap benda yang berubah tu benda baru. Sebab berubah ni berubah daripada tinggal satu benda, ambil satu benda. Tinggal sehat, ambil sakit. Tinggal kecil, ambil besar. Gitu kan?
Setiap berubah tu baru. Kalau begitu, baru tahu sekarang katanya, bolehlah kita tahu sekarang katanya, alam ni baru. Begitu. Artinya, arti al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Artinya bermula alam ini berubah-ubah. Perkataan alam ini berubah-ubah tu dinamakan, dipanggil pada istilah mantiknya qadiyah surah. Dia panggil qadiyah surah itu. Dan tiap-tiap yang berubah itu baru. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan tiap-tiap yang berubah tu baru. Ini apa nama dia? Dinamakan qadiyah kubra. Kullu mutaghayyirin hadisun tu panggil qadiyah kubra. Maka natijahnya itu bermula alam ini baru. Al-alamu hadisun. Jadi maknanya kita buang lafaz yang berulangan. Tinggal sakat mana, sakat tu lah kita ambil jadi natijah. Dan makna natijah itu faedah daripada dua jumlah. Dua jumlah. Ini panggil jumlah balik. Dia panggil jumlah. Padahal tadi dia panggil apa dia? Qadiyah. Sebab dalam nahwu panggil jumlah kan. Dan makna natijah itu faedah daripada mana faedah hasilan. Hasilan daripada dua jumlah itu, dua qadiyah itu, dua jumlah itu, dua qadiyah itu, qadiyah sughra dan kubra. Ni ada cerita ni. Dan jumlah pun namanya, dan jumlah pun namanya, dan qadiyah pun namanya. Apa dia? Panggil jumlah pun boleh, nak panggil qadiyah pun boleh. Tetapi masyhur dalam nahwu kata jumlah, masyhur dalam mantik katanya qadiyah. Begitulah. Jadi itulah katanya apa dia? Nazar pada istilah. Tapi dia dalam mantik tu ada banyak lagi lah cara kita nak fikir. Ini apa dia? Nazar dengan secara dia panggil qiyas hamliyah. Begini. Dia panggil hamliyah, qiyas hamliyah. Tetapi ada satu jenis qiyas lagi dalam mantik. Dia panggil qiyas syartiyah. Dia panggil qiyas syartiyah. Qiyas hamliyah ni, syartiyah ni seperti diisyarat dalam ayat kata law kana fihima alihatun la fasadata. Law kana fihima alihatun la fasadata. Jadi jadi ya katanya, jikalau ada pada langit bumi itu beberapa Tuhan. Jikalau ada pada langit dan bumi itu beberapa Tuhan, nescaya rusak langit bumi. Biasanya yang kita berdalil di dalam kitab Usuluddin, dalil kudrat macam tadi tu, biasanya guna qiyas syartiyah. Dia katanya dalam ayat, cuba tulis. Kalau, ni kita fardu dulu. Kalaulah, law kana fihima alihatun. Kalaulah ada pada langit bumi itu beberapa Tuhan lain daripada Allah. Ada Tuhan-Tuhan lagi lain pada Allah. Jikalau ada pada langit dan bumi itu beberapa Tuhan lain daripada Allah. Nascaya rusak ia nas yang rusaklah langit bumi. La fasadatan, nas yang rusaklah langit bumi.
Kita dah begitu kan. Lepas tu tengok. Jadi nas dia rusak langit bumi. Lepas tu nak tanya, langit bumi sekarang rusak ke tidak? Tetapi langit bumi tak rusak sekarang. Ha. Tetapi langit bumi ni tak rusak sekarang. Kalau begitu, tidak ada banyak Tuhan. Sudah, habis. Kalau tidak. Kalau ada banyak Tuhan lain pada Allah, rusak langit bumi. Mana kalau tidak, tidak. Kalau tidak, tidak. Tidak macam mana? Tidak rusak langit bumi, tidaklah banyak Tuhan. Tidak banyak Tuhan, apa dia? Tuhan satu. Itu kias syartiyah, dia panggil cara susunnya begitu. Kalau ada banyak Tuhan, rosak langit bumi. Lepas tu tengok. Buka mata tengok. Langit bumi rosak ke tidak? Tengok-tengok, elok pun. Tak rosak pun. Kalau begitu, tak banyak Tuhan. Tak banyak maknanya Tuhan satu. Ialah Allah. Ini begini. Kalau dia kenyang, dia tak nak makan nasi. Kalau dia kenyang, dia tak nak makan nasi. Ni kita letak begitu. Maklumnya gitu. Kalau dia lapar, dia nak makan nasi. Kalau dia kenyang, dia tak nak makan nasi. Kalau dia kenyang, dia tak nak makan nasi. Lepas tu tengok, sungguh ke tak sungguh dia nak makan nasi. Maka tengok pada anak kita, dia sekarang tak nak makan nasi. Kalau gitu, sungguh dia kenyang. Itu satu cara kita, itu pun nazab juga panggil. Itu cara, itu panggil, cumanya panggil kias syartiyah. Adapun yang begini, dia panggil kias hamliyah. Begitulah. Ingat kata pagi ni kita ambil peluang belajar ilmu, sebahagian ilmu mantik. Begitulah. Maka ingat katanya, nak cerita katanya, kita memikir cara susunannya lebih kurang tu lah. Walaupun orang tak belajar mantik pun, tapi cara dia fikir, begitulah. Lebih kurangnya begitulah. Cumanya, dengan sebab lancaran kita memikir, tak nampak kata susun satu-satu-satu begini. Tapi kalau kita buat selengucan, kita buat slow-slownya, begitulah kita susun. Tapi akal kita cepat kan. Setengah orang tu, soalan tak ada nak habis lagi, dia dah jawab dah. Maknanya cepat dia susun. Begitu. Habis. Kemudian katanya, maka hendaklah kita tilik kepada segala kelakuan diri kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi